Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar-pelajar semua. Ustazah harap awak semua sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Okey, video kali ini kita akan belajar tentang sirah tahun 3 yang bertajuk Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Okey anak-anak, jom kita tengok kenapa Rasulullah SAW dan para umat Islam perlu berhijrah. Okey, kita tengok sebab yang pertama iaitu Bai'ah Aqabah. Okey, apa Bai'ah Aqabah ni? Bai'ah Aqabah ialah perjanjian setia. Kenapa dinamakan Aqabah? Dinamakan sebagai Aqabah kerana perjanjian itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah dekat Mekah. Okey, rombongan daripada Yasrib memeluk Islam di depan Rasulullah SAW dan telah membuat perjanjian. Sebab itulah dinamakan sebagai Bai'ah Aqabah. Okey, seterusnya sebab yang kedua. Kenapa perlu berhijrah? Okey, kerana penindasan dan penyiksaan terhadap orang Islam semakin hebat. Kesian ke orang Islam. Siapa yang peluk agama Islam akan diseksa oleh kaum kafir Quraisy. Okey, disebabkan ini Nabi Muhammad dah tak sanggup lagi nak tengok umat Islam diseksa oleh kaum kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW suruh mereka berhijrah. Okey, yang ketiga, kerana rancangan pembunuhan ke atas Rasulullah SAW. Jahat kan orang kafir Quraisy ni? Okey, orang kafir Quraisy ni telah bermesyuarat antara mereka telah merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kena berhijrah. Okey, yang keempat, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita tengok macam mana layanan orang Madinah terhadap Rasulullah SAW dan penduduk Islam dari Mekah. Okey, sebelum kedatangan Islam, Yasrib ataupun Madinah ni tidak mempunyai seorang pemimpin dan pemerintah secara rasmi. Macam kita dekat Malaysia, kita ada pemerintah ataupun ketua negara. Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri mentadbir negara Malaysia. Okey, macam dekat Madinah ni dia tak ada Perdana Menteri ke, tak ada ketua negara. Okey, jadi mereka meminta Rasulullah SAW untuk menjadi ketua negara ataupun ketua pemerintah bagi negara mereka. Okey, disebabkan tak ada pemerintah ataupun ketua negara ni, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh ketua suku kaum masing-masing. Okey, oleh sebab itu sering berlaku permusuhan dan peperangan antara suku kaum yang ada di Yasrib. Okey, sebab itulah mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin mereka. Okey. Penduduk Madinah menjemput Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin mereka dan kehadiran Rasulullah SAW ke Madinah disambut dengan gembira dan meriah sekali. Okey, mereka dapat menerima Islam dan dapat menerima Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka dan mereka juga dapat menerima umat Islam yang datang daripada Mekah ke negara mereka. Sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, beliau telah mendapat tentangan yang sangat hebat daripada masyarakat kaum Quraisy. Pihak Quraisy melakukan pelbagai usaha untuk menghalang dakwah Rasulullah SAW. Antara usaha mereka ialah mereka menawarkan pangkat, harta dan wanita kepada Rasulullah SAW supaya tidak meneruskan dakwah
Islam. Tetapi Rasulullah SAW tidak menerima apa yang ditawarkan oleh mereka. Yang kedua, mereka mengenakan sekatan ekonomi terhadap orang Islam. Yang ketiga, mereka membuat perancangan untuk membunuh Rasulullah SAW. Okey. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, ada 6 orang penduduk Yasrib telah memeluk Islam dan mereka telah kembali kepada Yasrib dan menyebarkan agama Islam apabila mereka telah pulang ke negara mereka. Okey, hasilnya pada musim haji tahun ke-12 kenabian, 12 orang penduduk Yasrib telah menemui Rasulullah SAW dan di Aqabah dan mereka telah menyatakan yang mereka ingin memeluk agama Islam dan mereka juga telah mengadakan perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Perjanjian ini dinamakan sebagai perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, apa isi perjanjian Aqabah pertama ni? Okey, yang pertama, tidak mensyirikkan Allah. Mereka berjanji tidak akan mensyirikkan Allah. Okey, yang kedua, tidak mencuri. Okey, mereka berjanji tidak akan melakukan perbuatan mencuri. Okey, yang ketiga, tidak berzina. Okey, mereka berjanji setelah memeluk agama Islam tu di Bukit Aqabah tu dia telah membuat perjanjian dengan Rasulullah. Okey, jadi tidak akan mensyirikkan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina. Okey, yang keempat, tidak akan membunuh anak. Okey, yang kelima, tidak berdusta. Tidak berdusta tu maksudnya tidak bercakap bohong. Okey, yang keenam, berbuat kebaikan. Okey, ni antara apa tu? Perjanjian, isi-isi perjanjian Aqabah pertama. Okay, perjanjian Aqabah kedua. Okay, bila berlaku perjanjian Aqabah kedua ni? Itu pada musim haji tahun ke-13 kenabian. Okay, pada tahun ke-13 kenabian ni ada 70 orang lelaki dan 2 orang wanita Muslim penduduk Yasrib telah berjumpa dengan Rasulullah SAW secara rahsia. Mereka membawa pesanan masyarakat Yasrib agar Rasulullah SAW datang ke Yasrib untuk mengajarkan tentang Islam. Okey, persetujuan Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Yasrib membawa kepada terbentuknya perjanjian Aqabah kedua. Okey, mereka datang menemui Rasulullah untuk meminta Rasulullah datang ke Yasrib sebarkan tentang Islam. Tapi Rasulullah SAW suruh mereka berjanji dulu dan adakan perjanjian dengan mereka untuk barulah Rasulullah SAW pergi ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Okey, apa perjanjian Aqabah kedua tu? Okey, yang pertama, penduduk Yasrib bersedia menerima dan melindungi Rasulullah SAW sebagai pemimpin agama Islam. Okey, mereka kena terima. Semua penduduk Yasrib kena terima Rasulullah SAW. Okey, yang kedua, penduduk Yasrib berjanji untuk berjuang dalam membela dan mempertahankan agama Islam. Okey, yang ketiga, penduduk Yasrib berusaha menyebarkan Islam kepada saudara mara mereka. Okey, yang keempat, penduduk Yasrib bersedia menerima segala risiko dan tentangan daripada pihak musuh. Okey, ni antara isi kandungan perjanjian Aqabah yang kedua antara Rasulullah SAW dengan penduduk Yasrib, iaitu penduduk Madinah. Hijrah Rasulullah SAW. Okey, orang-orang kafir Quraisy berasa penyembahan berhala dan ekonomi mereka terancang apabila dakwah Islam di Yasrib semakin berkembang pesat. Okey, orang kafir Quraisy bermesyuarat di
Darun Nadwah merancang membunuh Rasulullah SAW. 12 orang pemuda Quraisy diarah untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW supaya berhijrah ke Madinah. Okey, tempat tidur Rasulullah SAW diganti dengan Saidina Ali bin Abu Talib. Okey, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya ditemani oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Gua Sur. Okey, di Gua Sur mereka bersembunyi dekat sana selama 3 hari. Okey, selepas 3 hari mereka bersembunyi di Gua Sur, mereka memulakan perjalanan menuju ke Yasrib. Okey, pembesar-pembesar Quraisy menawarkan hadiah 100 ekor unta kepada sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah SAW. Tetapi tak ada siapa pun yang dapat mengesan perjalanan Rasulullah SAW pada malam perhijrahan tu. Okey, Rasulullah SAW meneruskan perjalanan ke Yasrib dan berhenti berehat di Quba selama beberapa hari. Okey, dan telah mendirikan masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Masjid tersebut dikenali sebagai Masjid Quba. Okey, selepas itu Rasulullah SAW meneruskan lagi perjalanannya ke Madinah. Okey, sampai je di Madinah, Rasulullah SAW disambut dengan penuh kegembiraan dan meriah oleh penduduk Madinah. Maka berakhirlah penghijrahan Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan kehadiran Rasulullah SAW disambut dengan nasyid Tala'al Badru Alaina. Okey, ini merupakan kronologi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Okey, pada 28 Safar, Nabi keluar dari rumah baginda dan Nabi berada di Gua Sur selama 3 hari. Pada 1 Rabiul Awal memulakan hijrah ke Yasrib. Okey, 8 Rabiul Awal tiba di Quba dan mengasaskan Masjid Quba. Okey, pada 12 Rabiul Awal tiba di Yasrib dan disambut dengan penuh kegembiraan. Okey, maka berakhirlah penderitaan umat Islam di Mekah. Okey, hijrah bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain semata-mata, tetapi hijrah juga ialah perpindahan dari satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Okey, perpaduan dan sikap toleransi serta kerjasama amat penting untuk membentuk dan membangunkan sesebuah negara. Okey, akhlak dan sikap Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin dalam membentuk masyarakat yang beriman, bertakwa dan bersatu padu perlu dijadikan teladang sepanjang zaman. Okey, hijrah merupakan sebuah perjuangan yang memerlukan pengorbanan yang ikhlas. Okey, setakat ini dulu tajuk kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di tajuk yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.